Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat. Jadi hari itu kita dapat berita di Sarawak dapat berita gembira sikit. So 14 bulan tu kita akan beralih ke fasa 2. Jadi sedikit perkongsian lah. Kita tu masih lagi dalam satu berita yang patut kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, rahmat dan nikmat. Malam tu kami dapat bersiaran di Kuching sebab now I'm in Miri, ada sedikit kerja-kerja jabatan. Cuma kami nak berkongsi sedikit hari tu siapa kita sambil berkelakar sambil siapa nak bertanya silakanlah. Jadi semoga kita semua sihat lah. Kes di Kuching pun kes di Sarawak agak okey. Semoga semua sentiasa jaga diri masing-masing lah. Now pun kami di Miri, lama dah sikit Miri. Dan sandangan Miri pun dah agak sunyi mau. Saya tu menginap di sebuah hotel, sebut nama lah. Cuma setiap berjalan, just sampai terus ke hotel dan esok hari buat ada kerja sikit lah. Jadi malam tu saya nak mengembak sikit ayat untuk kita bincang bersama. Dalam surah Al-Infitar, ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, yang bermaksud kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan perihal bagaimana berlakunya kiamat. And then Allah menimbulkan satu persoalan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Waktu yang tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang kita pola dan apa yang kita lalaikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, waktu akhirat kelak kita akan nampak jelaslah apa yang sepatutnya kita pola, kita lalaikan, kita tinggalkan, dan apa kita dah pola. Okey, jadi apa yang kami nak buat kita sama-sama berbincang kelakar pada malam tu, sisi lama tu mungkin sekitar dalam 10 minit mungkin. Berkenaan dengan apa yang patut kita pola. Tu kita nak, insya-Allah minggu depan 20 hari bulan kita akan menyambut Idul Adha. Okey. Jadi apa yang telah kita lalaikan? Apa yang telah kita lalaikan? Yes, bila sesama kita beringat, kita melenting. Kita rasa kita perlu diingatkan. Tapi Allah sebut dalam Quran, "Fadzakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minun." Berilah peringatan, berilah advice, berilah nasihat. Kerana sesungguhnya nasihat, advice, peringatan itu adalah baik untuk orang Islam, orang-orang yang beriman. Dan ia merupakan satu ingatan yang bukan datang daripada manusia, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak rasa nak melenting, sebelum kita rasa nak aluna macam sensitif nak. Sebab tu tuan-tuan saling beringat, nak saling beringat atas baik Allah sebut dalam Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Nah, jadi kita berpesan-pesan dan macam tu kita kelakar santai. Ingatan lah. Mungkin kita merasakan hidup kita akan panjang, umur kita akan panjang, menyebabkan kita rasa kita nak menangguhkan perbuatan-perbuatan baik yang sepatutnya kita pola. Sedangkan Allah sebut alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tiap-tiap orang sekarang tu kita macam take for granted. Kita macam si berapa ingat, kita macam mau ingat. Jadi setahun sekali tuan-tuan, setahun sekali peluang untuk kita melaksanakan kurban. Nah, kurban atas apa? Atas kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita pola. Sebab bila kita dah mati,
Bila kita dah almarhum atau almarhumah, maka kita si dapat nak mula apa-apa. We cannot. Tapi adalah orang bertanya, Ustaz boleh si kami orang berkorban untuk satu keluarga? Yes, tak ada masalah. Kalau kita hanya mampu untuk seekor kambing, maka tidak menjadi masalah. Untuk kita mengambil nas dari Nabi SAW, Nabi mana dalam satu hadis, ini adalah korbanku dan ahli keluarga aku. Tidak menjadi masalah, boleh. Tetapi kalau ada kemampuan untuk berkorban, kita pun, bini kita ada 2 orang anak, maksudnya 4 ekor kambing, silakan. Sebab kalau kita nak mula satu comparison lah, perbandingan antara 4 ekor kambing dengan sepanjang umur kita dah hidup di muka bumi Allah 42 tahun ataupun dah tahun tu macam-macam nikmat kita dapat, apalah sangat dibandingkan dengan 4 ekor kambing. Jadi back to the soalan asal tadi, manusia kita semua akan sedar apa yang kita polah dan apa yang kita lalaikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dengar yang selalu follow kami, yang selalu dengar kami pun kelakar, bual bicara, sembang santai, maka sama-sama kita beringat. Keep remind ourselves sebelum kita habis tempoh. Maka ingatlah diri sendiri sebelum datangnya ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka jangan biarkan kita pun raya haji itu kelak berlalu tanpa kita berkorban. Jadi bagi orang yang dah menghantar nama untuk berkorban, jangan lupa saya tu baru 2 hari. Hari itu dah 3 Zulhijjah. Dah panjang dah. Jadi siapa yang nak berkorban, makruh hukumnya kita memotong rambut, kita mencukur, membuang bulu, mengetik kuku, hukumnya makruh. Okay? Tapi kalau ada kecederaan tidak menjadi masalah lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita masih lagi menerima siapa-siapa yang nak berkorban. Kita buka sehingga 15 bulan itu 12, 13, 14, 15, jadi 3 hari lagi. Jadi boleh berhubung dengan kami untuk melaksanakan ibadah korban. Kita masih buka lagi. Akikah kita buka sepanjang tahun. Jadi alhamdulillah. Teruskan tahun tadi dengan kita pun usaha untuk menambah amal sebanyak yang mungkin. Dalam masa yang sama kita stop atau mengurangkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Okey, kalau ada apa-apa nak disoal, apa-apa yang nak ditanya, kita bincang. Kalau tahu, saya akan jawab. Kalau saya tahu, kita akan kemudian lah. Malam esok pun kalau masih berada di Miri, insya-Allah pada hari Rabu malam Khamis, kita akan ke udara untuk kitab Talbis Iblis berkenaan dengan, kalau si salah, kisah Nabi Nuh. Syekh Muhammad Hafiz Cik Nuruddin. Apa khabar Syekh? Sekarang kat mana? Sekarang di mana sekarang? Sekarang di Kelantan kan? Ustaz Hafiz. Lama kita tak berjumpa. Hampir 10 tahun dengan kehidupan masing-masing dah beza sekarang kan. Alhamdulillah. Kat mana sekarang? Sekarang di Kelantan kan? Mengajar? Atau buat bisnes? Ataupun kerja di Jabatan Agama? Memanglah asal kau memang aku tahu Kelantan. Sekarang ni kau punya tempat bekerja sini. Oh, kat Johor. Oh, tak dapat balik Kelantan ni. Lama dah di Johor. Aku tak pernah sampai ke Johor ni. InsyaAllah lah kalau hujung tahun ni kita dah masuk fasa 4. Bolehlah hujung tahun ni jalan-jalan. Tapi kalau hujung tahun ni nak pergi Kelantan. Tengoklah insyaAllah kalau kita dah okey. Kita dah beralih ke fasa 4. Boleh kita ngopi-ngopi di Kelantan. Kelantan di mana? Ke memang Johor? InsyaAllah. Nanti main insyaAllah. Malam ni tak ada kuliah? Tak ada kuliah mana-mana ke? Tuan Haji Muhammad Nasir, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Oh, Pasir Gudang.
Tuan Haji Muhammad Nasir pun ni orang Johor juga ni. Hmm. Johor ni tak sampai lah. Pasir Gudang tak sampai lagi. TB tak sampai lagi. Kota Tinggi tak. Yang setakat di Johor yang dah sampai. Muar dengan Batu Pahat yang dah sampai lama dah. Belasan tahun, puluh tahun kot. Itulah insyaAllah. Hujung tahun kita sampai lah Johor. Intik Tuan Haji Muhammad Nasir. Sejauh mana kapal terbang? Kapal terbang RC. Banyak dah. Bila pula nak main heli? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, jadi kita buat kesimpulan sikit lah daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pendengar setia ataupun follower saya. Bila Allah sebut alimat nafsun maqad wa akharat, maka jangan sampai bila berlaku kiamat kita baru nak sedar apa yang kita dah buat, apa yang kita lalaikan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah apa yang kita buat, apa yang kita pola, pastikan itu perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau ia salah, melanggar perintah Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ada pola salah, buat salah dengan orang lain, kita minta ampun, minta maaf dengan orang lain yang kita buat salah tu. Jangan tunggu hari raya, jangan tunggu hari raya, jangan tunggu waktu-waktu tertentu untuk kita memohon maaf. Mohonlah kemaafan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara-perkara kita lalaikan, kita tinggalkan, kita ada kemampuan. Macam sekarang kita dah masuk nak tunggu hari raya haji ni, kita ada peluang untuk berkorban, maka berkorbanlah. InsyaAllah, yakinlah dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang ada kemampuan, yang ada duit, maka berkorbanlah 470, 500 untuk satu bahagian kambing, supaya kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu. Semoga amalan kita akan membantu kita di akhirat kelak. Okey, itu saja perbincangan pada malam ini. InsyaAllah malam esok kita akan jumpa lagi. Maka teruskanlah dengan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik sebar-sebarkan. Jangan lupa untuk ke saya punya channel Ibnu Husaini IBNU Ibnu Husaini HUSAINI. Jadi saya dah muatkan beberapa video untuk manfaat semua. InsyaAllah kuliah-kuliah tertentu saya akan muat naik lah. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga mendapat manfaat insyaAllah. Jadi kita tangguh ataupun kita stop dulu kelakar atau bincang kita malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.